Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara merdeka 56 tahun dan Malaysia pula bakal mencecah usianya 50 tahun pada 16 September ini. Dewasakah Malaysia? Saya Ashwat Ismail dan ini Sudut Pandang. Baik, bermula hari ini dan setiap Jumaat akan datang, saya dan juga politikus popular Datuk Saifuddin Abdullah akan sentiasa bersiaran membincangkan berita-berita tumpuan utama dan pastinya malam ini tumpuan fokus kami lebih kepada kemerdekaan negara dan juga Malaysia memandang ke hadapan. Dan kita ada dua wartawan rakan tugas saya dengan laporan masing-masing, seorang di lokasi Tan Sulin dan juga seorang lagi Syarkawi Salihuddin, di mana kedua-duanya Tan Sulin di Dataran Merdeka dan juga Syarkawi Salihuddin dengan data-data terkini serta apa kita ingin melihat dengan lebih mendalam bagaimana cuba untuk mengaitkan data tersebut dengan situasi terkini dan melihat kepada konteks semasa setiap kali menjelangnya sambutan kemerdekaan, seringkali medan perbincangan kita itu menjurus kepada seakan perkara-perkara asas dalam konteks atau cerita kita bernegara. Dan itu juga lantas cetus satu persoalan, apa impian Malaysia? Kami melontarkan soalan apa impian Malaysia pada Rabu lepas sebenarnya di laman-laman sosial ketika media sedang sibuk melapor serta membincangkan dan memperdebatkan isu filem Tanda Putera. Reaksi masyarakat sivil rata-rata bersetuju dan merumuskan kemajmukan dan kesepaduan sosial yang lebih kuat adalah impian Malaysia. Pandangan yang dilontarkan kepada kami antaranya mengimpikan rakyat Malaysia yang makin kukuh nilai-nilai murni. Pada masa yang sama, progresif dengan kematangan tetapi tidak mengabaikan agama, budaya dan bangsa. Hampir semua berkongsi cita-cita yang sama. Kita berdiri sama tinggi dengan negara maju, namun tidak terhakis budaya serta perpaduan yang nyata menjadi kekuatan Malaysia. Mengimpikan Malaysia yang maju juga melibatkan tahap intelektual dan integriti yang tinggi dalam pembangunan negara bangsa. Tetapi pada masa yang sama, di sebalik suara inklusif masyarakat kita yang berkongsi cita-cita dan impian yang sama itu, ada pula yang berpandangan kita seakan belum cukup dewasa. Dewasakah Malaysia? Pengguna Twitter Syahir Mahmud berpendapat, bumi Malaysia ini dewasa, tetapi pemikirannya belum. Pendapat sama dilontarkan pengguna Facebook Muhammad Haikal Imran. Beliau berpandangan pembangunan kian dewasa, namun pemikiran pula tidak seiring kemajuan itu. Masril Ishwardi pula menyifatkan orang Malaysia lebih dewasa di zaman 60-an hingga 90-an. Tetapi makin hari makin berubah, dakwanya menjadi lebih ekstrim sejak tahun 2000 hingga kini. Pengguna Twitter Mahadi Muhammad pula menyatakan bahawa beliau menantikan Pelan Penyatuan Nasional pasca PRU13. Menurutnya, satu titik penyatuan itu perlu dicari kerana katanya terlalu banyak isu polarisasi yang dipolitikkan. Saya selaku generasi Y, kita tanya kepada Datuk Saifuddin Abdullah, jambatan itu yang menghubungkan dalam kita melangkah arus ke hadapan, memandang serta berkongsi cita-cita yang sama. Tetapi pada masa sama, melihat dalam konteks yang lebih besar, pelbagai perkara, platform, pelbagai aspek yang dibincangkan itu seakan masih lagi dibayangi perkara yang ada perkara itu, perkara satu garis pemisah itu. Bila Ashwat dah mengaku generasi Y, saya dah jadi generasi otai. Ya, sudah. Saya fikir ini soal kita melihat dan memahami komponen-komponen dalam makna merdeka, makna patriotisme itu. Dan pada saya ada dua. Satu ialah makna
yang kekal. Misalnya maksud patriotisme ialah cinta pada negara, ya. Maksud merdeka ialah merdeka dari penjajah. Tetapi ada lagi satu komponen iaitu fokus. Misalnya fokus patriotisme itu berubah dari satu masa ke satu masa. Sebelum merdeka fokusnya nak merdeka, bila dah merdeka fokusnya mengisi kemerdekaan. Orang muda hari ini apa fokusnya, ya. Begitu juga soal merdeka, itu bukan hanya merdeka penjajah, tetapi juga merdeka akal, merdeka jiwa, pemikiran, identiti, cita-cita, wawasan. Jadi sebenarnya tidak berbeza, ya. Yang berbeza itu fokus. Mungkin fokus saya masa saya muda dulu, sekarang pun muda lagi. ya, terima kasih. Lain sikit daripada generasi Y atau generasi X. Apa yang Datuk bercakap adalah mengenai kita berevolusi. Berevolusi, tetapi saya seronok melihat tadi apabila rakyat Malaysia mengatakan yang utama itu ialah soal nilai. Bermakna rakyat Malaysia seakan-akan mengatakan persetujuannya. Merdeka itu mesti ada nilainya. Maknanya bukan sekadar sorak-sorai dan sebagainya. Itu buah mula oleh Datuk Saifuddin Abdullah selaku co-anchor yang akan sentiasa bersama saya selepas ini. Kita terus bersama rakan tugas Tan Sulin di Dataran Merdeka. Ya, apa yang diperkatakan oleh Datuk Saifuddin itu, kita sering berevolusi, masyarakat itu berevolusi. Dan Sulin, berdasarkan kepada temu bual sembang-sembang Tan Sulin dengan saudara-saudara kita di lapangan sana, apa ceritanya? Ya, terima kasih Ashwat. Dan berapa jam lagi kita akan menyambut kemerdekaan ke-56. Mungkin masa ini boleh ambil untuk berfikir sejenak apakah sejauh mana kejayaan negara dalam mencapai perpaduan. Dan seringkali bila kita menyebut mengenai perpaduan, kita seringkali membayangkan tentang pakaian tradisional, sambutan perayaan seperti open house dan juga makanan-makanan tradisi yang secara melambangkan perpaduan secara luaran. Tapi apakah ia betul-betul menggambarkan perpaduan sebenar, kerana ada pandangan di lapangan yang mengatakan bahawa kemungkinan perpaduan ini sedikit terkikis pada generasi sekarang berbanding dahulu, dan nyata sekali polarisasi kaum juga dilihat semakin menebal sejak kebelakangan ini dengan isu-isu yang menyentuh sensitiviti kaum, agama dan juga yang berkenaan dengan isu-isu yang sering retorik perkauman yang sering ditimbulkan oleh ahli-ahli politik. Dan sebelum itu mari kita dengar dahulu pandangan yang dapat saya temu bual daripada satu forum perpaduan semalam, Ashwat. In every time there is something challenging us, we can always fall back on that Malaysian unity in the time of confrontation and all that. Now, you cannot take that for granted. It is still there, but there are problems. There are built-in contradictions. We must re-examine and revamp. There is no other choice. Everybody has to compromise. So if we can reduce the causes of disunity, and if we can introduce new ideas that bring us closer together, for us to think as Malaysians first, rather than Malays, Chinese, Indians, Karzan, and Muruts first. Think of us as being religiously understanding of each other, rather than think of pushing one religion at the expense of the other. Then I think we are moving forward. Dan demikian tadi pandangan oleh beberapa pihak mengenai soal perpaduan, setakat mana kejayaan perpaduan di negara ini. Nah, justru persoalan yang ingin saya lontarkan kepada Ashwat dan juga panel di studio bahawa apakah jalan penyelesaian usaha untuk meningkatkan lagi perpaduan kaum di negara ini supaya kita dapat maju ke hadapan lagi, Ashwat. Okey, terima kasih Tan Sulin, dan pastinya itu kita perbincangkan sehingga jam 10 malam nanti. Dan tumpuan pastinya bukan saya dan Datuk Saifuddin yang akan syok sendiri bercakap mengenainya. Dan kita ada pertama politikus popular juga, Yusmadi Yusof di sebelah kanan sana, dan di sebelah kiri saya ialah penganalisis sosiopolitik yang popular. Datuk Saifuddin kata Dr. Ridwanti Abdullah popular. Yang pastinya pasak ideologi atau pasak pandangannya mereka mungkin berbeza, tetapi itu rencam dalam berpandangan. Baik, menyentuh tentang apa yang Sulin telah pun mengambil reaksi dan berkatakan oleh Datuk Saifuddin tadi,
mengenai kita sentiasa berevolusi, saya ingin terus kepada Yusmadi Yusof melihat dalam berevolusi semasa perpaduan. Perpaduan dalam konteks yang bagaimana? Kalau kita sering bercakap tentang perpaduan, di peringkat masyarakat kita lihat perpaduan itu, seakan ada perpaduan. Kita mengandaikan banyak perkara ialah di dalam kawalan kita. Ya. Ada perkara yang bersifat di luar kawalan kita. Bersifat geopolitik, bersifat pasaran, bersifat satu perkara yang bukan kawalan kita. Di sini saya mengatakan contohnya adalah aspek perpaduan. Kita boleh tanya, saya yakin perkara ini. Kebetulan tadi saya datang pun saya naik monorail, naik LRT Sembang kebetulan, semalam juga di konferensi perpaduan. Tidak ada seorang pun yang menolak bahawa perpaduan ialah satu agenda utama. Tidak ada. Itu perkara yang bagi saya tetap. Tetapi kenapa di dalam mencapai ataupun mempromosikan perpaduan, kita melihat kepelbagaian dan ada yang mengatakan bahawa perkara tersebut tidak ada. Yang ingin saya katakan di sini, menjawab Aswad tadi, evolusi. Evolusi kadang-kadang kita ditolak oleh masyarakat ke depan. Jadi persoalan bila kita kata kita tadi adalah adakah perkara itu kita orang di atas menekan perkara perpaduan itu ke bawah ataupun perkara itu ditekan oleh orang bawah ke atas. Saya melihat kedua-duanya sekarang berlaku. Dan di sini yang lebih menariknya ialah kedudukan landscape masyarakat telah berubah di atas faktor-faktor bukan kawalan kita. Kawalan yang mengatakan contoh adakah menyusun, mengurus masyarakat sekarang merupakan perkara yang seperti dahulu. Maksudnya ialah apa yang dibincangkan kalau sekarang di Putrajaya. Mampu dihidang untuk masyarakat di kampung terus menerima. Adakah seperti itu? Ataupun kita perlu seperti yang dikatakan tadi bermuafakat, berdialog, mendengar pandangan seperti yang semalam apa yang berlaku ada pengalaman peribadi saya selaku pemudah cara saya melihat di dalam kelompok itu sahaja semalam lebih kurang 17 orang saya melihat kepelbagaian dan lontaran-lontaran mereka itu bagi saya pada pandangan saya mengambil sifat yang lebih positif mampu menjadi daya tambah kepada pemerintah yang secara kita panggil secara bukan by default by design mereka ialah menteri mereka ialah pentadbir by design. Itu ialah design kenegaraan kita. Baik. Tapi rakyat-rakyat yang dulu, itu antara perkara yang sentiasa dibangkitkan di peringkat sistem. Tetapi saya selaku Gen Y, saya patah balik kepada diri saya sendiri, Doktor, ya, Datuk, melihat dalam konteks kita sendiri ini sebagai force untuk kehadapan itu sendiri. Kita akan berehat seketika dan kita akan dengar pandangan itu daripada Dr. Ridwanti Abdullah. Dan saya tidak melihat jauh, saya melihat dalam konteks di sekeliling saya juga untuk mengambil contoh atau mempelajari kita sentiasa bertatih untuk menerima ilmu ini, melihat serta memerhati di kalangan kita juga bagaimana mereka menanam jati diri selaku jiwa yang merdeka. Kita lihat video ini. Insan ini seorang yang berbangsa Melayu, namanya Wahyu Rahman. Beliau seorang pelakon, pengarah, penulis yang terkenal di negara kelahirannya, Singapura. Di sebalik kisah kejayaannya sebagai seorang yang aktif dalam dunia seni kreatif, berbagai cabaran dihadapi dalam membina namanya di kota Singa. Tak kasi Chan ni. Syazi. Mana budak tu? Bukan sahaja berinovasi dalam dunia kreatif, malah membina jenama diri selaku perunding imej sehingga beliau laku di Malaysia dan Indonesia. Tidak lupa, beliau juga cari makan dengan mengajar bahasa Melayu di Singapura. Melakukan sesuatu untuk merancakkan atau untuk mereka rediscover untuk mereka mengetahui lagi bahasa mereka, aktiviti-aktiviti yang saya rancangkan tu yang boleh membuat semangat mereka untuk mengenal bahasa mereka lagi. Itu yang saya ingin lakukan dan sebab itu saya lakukan dan kerana saya cintakan bahasa Melayu.
Membesar dengan budaya persaingan yang sengit, beliau berkongsi pandangannya mengenai definisi memiliki jiwa yang merdeka. Saya tak nak fikirkan tentang negativiti tentang sesuatu keadaan. Kita ketepikan tu. Kita lihat pada pihak sudut positif. Bila kita lihat pada pihak sudut positif, kita boleh mara ke depan. Dr. Ridwanti, itu cerita kelompok minoriti. Dan apabila bercakap mengenai maju ke hadapan, kita bercakap mengenai kelompok majoriti. Di Malaysia, kelompok majoriti, apa yang membelenggu mereka dalam membina Jati Diri? Saya nak komen sikit boleh, video klip tadi itu. Kemerdekaan selalu dikaitkan dengan jati diri. Saya bertanya balik, sejauh mana kita mempunyai jati diri? Saya melihat masyarakat sekarang ini sudah lebih barat daripada barat. Dari secara hidup, cara berpakaian, cara bercakap dan sebagainya. Sebab itu, kadang-kadang bila kita sebut tentang merdeka ini, adakah kita hanya merujuk pada merdeka dalam konteks yang konservatif sedemikian? Bagaimana dengan cara kita berfikir, cara kita berbudaya, cara kita hidup dan sebagainya? Pada saya, generasi Y ke X ke dan sebagainya, dia kena hidup seperti mananya dia. Zaman berubah. Tetapi kehidupan dia itu jangan terkeluar pada norma-norma dia. Saya suka dengar tadi soal nilai-nilai murni itu. Tetapi nilai-nilai murni itu apa paksinya? Tadi dibangkitkan tadi soal perpaduan. Saya bagi contoh diri saya lah sebagai seorang Islam. Panduan hidup saya sebagai seorang Islam adalah Quran, Sunnah. Contoh. Tapi bila panduan hidup bernegara, panduannya adalah perlembagaan negara. Nak menyatukan masyarakat kita yang berbilang kaum ini, sebenarnya formula itu ada. Sejauh mana kita memahami sejarah negara dan sejauh mana kita memahami perlembagaan negara kita. Kalau ini difahami daripada kecil, tapi masalah perkara ini tidak difahami. Sejarah tidak difahami, perlembagaan tidak didalami. Akhirnya kita tercari-cari bagaimana nak menyatukan masyarakat yang berbilang kaum dan berbilang bahasa dan budaya ini. Sedangkan terma rujukannya sudah ada. Ini yang saya pelik sehingga ke hari ini. 56 tahun merdeka, kita masih tercari-cari formula. Berbangkit mengenainya, saya bertanya juga apabila saya sering melihat kepada idola saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sentiasa sacrifice, sentiasa berkorban dan sentiasa bertoleransi. Dan kali ini bukan sahaja bertoleransi, baginda menerima. Acceptance. Bukankah begitu, Datuk Saiful? Dan soal nilai ni. Dan selalu kita lihat dalam masyarakat apabila cerita pasal nilai, cerita pasal merdeka, patriotisme, dan ini saya nak pulang kepada saudara Yusmadi. Betul ke? Ada kebenarankah bila generasi yang lebih tua seolah-olah menuding jari orang muda ni macam kurang semangat merdeka? Betul ke? Saya menganggap perkara tersebut menuding jari itu betul. Tetapi betul ke perkara tersebut? Saya kata tak betul. Sebab di sini kita mengatakan orang muda dia pun kena hidup di bumi yang sama. Jadi kenapa perlu dituding jari kepada orang muda? Padahal kita hidup di lantai yang sama, bukan macam ini ruang orang muda, ini orang-orang tua. Tidak sebegitu. Tidak ada langsung di Malaysia rencananya sebegitu. Jadi poin yang ingin saya katakan di sini ialah kenapa perlu kita melihat bahawa yang muda dan tua itu merupakan satu perkara berbeza atau ada beban atau pertentangan. Saya melihat sebegini. Walaupun kalau saya bagi contoh sebegini mungkin orang tidak suka kerana ini contoh barat. Tapi saya patut pergi juga. Saya lihat the genius of American Constitution pun ialah gerak kerja di antara yang selalu saya cakap orang muda dan orang tua. Benjamin Franklin umurnya 50 tahun lebih. Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, dua-dua 30-an. Ketika itu kacau bilau negaranya. Tetapi apabila orang yang seumurnya seperti 50 tahun Benjamin Franklin itu, dengan kebijaksanaan yang tinggi itu, duduk dengan anak muda yang tenaganya dan mungkin agitasinya itu lebih orang kata apa, diperlukan ketika keadaan sebegitu, maka terbentuknya yang apa dipanggil sebagai satu naskah yang berjaya menyatukan kita. Dan ini saya andaikan perkara yang bersama berlaku ketika mungkin Tunku Abdul Rahman dan rakan-rakan ketika membentuk negara ini. Allahyarham Tun Razak sangat muda.
Ya, ketika itu Lim Chong Yu dan sebagainya itu muda. Dan pada masa yang sama di dalam mukaddimah juga Imam Al-Ghazali ada menyentuh tentang yang tua melengkapi dan yang muda itu melengkapi. Dan melihat dalam konteks kita melihat dengan lebih hadapan bukan sahaja mengenai jurang generasi itu, menuding jari dan sebagainya. Saya anak muda melihat dalam konteks ekonomi kita ni kita macam mana. Kita ada semua ini adalah generasi-generasi pelbagai generasi. Dalam konteks ekonomi kita berbincang dalam ruang lingkup yang bagaimana. Begini, sebelum tu, saya bagi satu contoh lah. Ya. Bukan kita nak menuding jari dan sebagainya. Contoh, sambutan malam Merdeka. Contoh. Ya. Hari ini kita menunggu detik 12 malam kan. Kita akan tengok nanti ramainya yang turun menyambut dan sebagainya. Kita tengok sejam 2 jam selepas itu. Sampah-sampah bertaburan. Ini saya nak sebutlah apa tu. Nah, adakah saya timbulkan persoalan ini? Kita merdeka. Kalau kita nak pergi negara maju, pemikiran orang negara maju ini tak sedemikian rupa. Sebab itu orang mengatakan kita ada first class facilities. Kita punya kemudahan, tapi third world mentality. Ini masalah dia sekarang ini. Ini yang kita nak kejar ini. Kalau kita nak kejar dari segi ekonomi pun, kalau mentality jenis third world ini, saya rasa kita agak bukan tak boleh kejar, kita akan perlahan sedikit. Okey, sikit saja. Saya ada di dalam ketika tahun baru di Manhattan. Di ketika jatuhnya bola itu di New York itu, sampah lagi teruk. Itu negara demokrasi yang matang tu. Saya nak melihat macam mana perkara itu. Jadi ini adalah mengenai nilai. Memandang ke hadapan nilai itu perlu lebih kukuh. Jawapan ya atau tidak? Ya atau tidak? Lagi sekali. Nilai itu perlu diperkukuh dalam konteks ini. Soalan objektif. Ya atau tidak? Ya. Betul Safdin? Ya. Doktor? Ya. Okey, kita terus bersama Syarkawi Salahuddin yang akan berkongsi dengan kita pola pendapatan masyarakat dari 1970. Syarkawi? Ya, Pak Syuat, terima kasih. Daripada pola pendapatan yang mengikut etnik, ya, apa yang kita dapati di sini adalah kemiskinan. Kalau kita dapat tengok grafik di belakang saya, pendapatan yang dapat mengikut daripada tahun 1970 dapati ataupun ni bagaimanakah anda melihat tahap hubungan antara kaum di kawasan secara keseluruhan. Ini adalah kajian yang dilakukan oleh kita Mesra Universiti Kebangsaan Malaysia. Dapati keseluruhan daripada 39% menunjukkan mereka setuju ataupun baik dan masih ada terdapat peratusan yang kurang baik iaitu 1.97% dan tidak baik hanya 1%. Dan kita ikut kepada kajian yang kedua, kalau dilihat daripada seterusnya, jika tadi di tempat keseluruhan dan di tempat kerja, kita dapati peratusan masyarakat 20 parlimen yang melakukan kajian ini mendapati 45% mengaku bahawa ia baik dan 47% adalah di kawasan perniagaan menyatakan bahawa hubungan mereka baik dan tapi ada juga Ashwat yang menyatakan bahawa hubungan mereka tidak baik. Kalau kita lihat 1.7% di tempat kerja dan 0.56% di kawasan perniagaan mereka. Dan seterusnya, kalau kita dapat lihatkan di tempat tinggal pula, peratusan menunjukkan 41% di tempat tinggal dan 41% juga berkongsi peratusan di sekolah menyatakan mereka mempunyai hubungan baik antara kaum dan tidak baik sebanyak 0.52% dan peratusan yang sama di sekolah. Dan kemudian kita ada peratusan secara sosial mengikut etnik. Ditanya apabila mereka berbual secara individu dari kaum ataupun dengan kaum lain, 53% menyatakan sekurang-kurangnya seminggu sekali mereka berbual secara individu, manakala 21% menyatakan mereka keluar makan dengan individu dari kaum lain sekali seminggu. Dan kalau kita lihat peratusan yang sama, tiada dalam setahun untuk mereka berbual secara sosial sebanyak 8.3%. Itu satu peratusan yang agak signifikan. Kita kembali kepada Ashwat. Kalau kita tengok, terima kasih Syarkawi, kalau kita tengok ke data, soalan saya apa masalahnya? Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Saya nak jawab.
Baik, sepanjang berita sepanjang minggu ini juga tumpuan pastinya terarah pada hari Khamis di mana Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan kita, Ketua Pemuda UMNO Malaysia mencadangkan supaya kontrak sosial dikaji semula. Rakan tugas Tan Sulin ada membuat liputan di sana. Kita terus bersama Tan Sulin untuk butirannya. Tan Sulin. Ya, Ashwat, dan kita tahu bahawa hasil daripada forum perpaduan semalam, Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin ada menyeru supaya satu persetujuan kontrak sosial yang baru dimeterai antara generasi baru masyarakat berbilang kaum di negara ini. Katanya ia adalah untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang menghalang perpaduan masyarakat untuk menuju ke masa depan. Dan bagaimanapun beliau menegaskan bahawa cadangan itu sebenarnya bukan bertujuan untuk membuang apa yang sudah ada, tapi sebaliknya ia mahu adalah untuk menyesuaikan persetujuan antara kaum yang dibentuk sebelum merdeka dengan generasi sekarang yang nampaknya telah berubah dengan zaman dan mempunyai keperluan berbeza untuk menyelesaikan masalah semasa. Dan namun berbeza pula pandangan di satu pihak lain pula, di mana Presiden Pergerakan Keadilan Sedunia JAS iaitu Profesor Dr. Chandra Muzaffar pula menekankan bila melihat bahawa kontrak sosial ini sebenarnya adalah persetujuan muafakat yang telah dimeterai dicapai oleh pemimpin-pemimpin sebelum merdeka lagi, dan ia sudah termaktub dalam perlembagaan, dan katanya antaranya ia menyentuh isu seperti bahasa kedudukan istimewa kaum Melayu, Bumiputera dan kepentingan kedudukan raja-raja dan selain agama. Dan katanya jika ia termaktub dalam perlembagaan, justru ia perlu dihormati. Justru timbul isu sekarang bahawa bagaimana kita mentafsir muafakat ini dalam konteks perbezaan pelbagai kaum di negara ini dan bagaimana untuk menuju ke harapan, Ashwat. Okey, Tan Sulin, terima kasih dan melihat daripada konteks itu juga dan melihat dengan data yang telah pun dilontarkan oleh kita mesra UKM itu. Yeah. Dr. Ridwanti katanya pastinya tak bersetuju. Ya, saya membuat kajian tentang persepsi orang Cina terhadap gerakan politik Melayu. Dan saya ada sampel 232 orang pelajar di IPTA dan juga IPTS. Dan data menunjukkan kebanyakannya mereka tidak bergaul. Dan kebanyakannya hanya menonton siaran TV, saluran-saluran berdasarkan satu kaum saja. Membaca akhbar satu kaum. Ini saya tak tahu macam mana dapatan itu. Tetapi ini dapatan saya. Dan perkara ini pula dikonfirmkan pula dengan bancian pada tahun 2010. Apabila bancian dibuat, ada di kalangan rakyat negara kita yang tidak boleh bahasa Melayu, membaca dan menulis dan sebagainya. Sehingga memerlukan penterjemahan. Sehingga 55 Datuk tahun Saifuddin pernah jadi bekas Menteri Pengajian Tinggi. Datuk Saifuddin, macam mana pendapat saya lebih percaya kepada kajian kita UKM itu sebab dia lebih menyeluruh 20 kawasan dan soalan-soalan itu agak komprehensif, ya, bahawa sebenarnya ialah ada macam paradoks, ya. Di satu pihak melihat berlaku polarisasi yang semakin meluas, tetapi di satu pihak yang lain sebenarnya semakin ramai anak muda yang rabun warna. Dia dah tak kira dah dia Melayu ke Cina dan sebagainya, sebab bagi mereka itu mereka bangsa Malaysia. Dan saya nak ambil sedikit dan mungkin kepada saudara Ismadi, dalam Twitter saya lihat sejak 5-6 hari yang lalu, ini menyambut merdeka, bagaimana anak muda menyambut merdeka secara sendiri-sendiri. Ada satu saya tak tahu dia ni lelaki ke perempuan, pemegang Twitter yang membahasakan dirinya English je, EJ, ya. Dan dia mula trending #merdekakan akalmu. Dan sekarang juga sedang trending samalah dengan yang Astro Awani punya trending. Dan keluarlah misalnya kenyataan-kenyataan bahawa ini zaman teknologi, bukan zaman tok kaduk, ya. Fokus anak muda kepada zaman sekarang. Cuma soal perpaduan dan juga balik kepada merdeka ni, saudara Ismadi, anak muda ni ada suara dia, bukan? Betul. Apa sebenarnya yang anak muda, sebab saudara muda pada saya lah. Ini abang saya ni. Saya melihat begini, yang tua sekarang ni pun pernah muda. Cuma yang tidak adilnya ialah kayu ukur yang digunakan ni bukan kayu ukur yang sama digunakan kepada yang tua ketika dia muda. Saya bagi contoh. Tadi timbul isu pasal nanti merdeka nanti mereka yang akan menyambut akan ada pelbagai. Ada yang kata ada budaya kuning, ada kata budaya tak bagus. Saya kebetulan bercampur dengan anak-anak muda ini. Saya nampak satu perkara yang saya pun terkejut. Rupanya dia orang yang duduk di kelab-kelab ni, kadang sifat toleransi mereka
yang kata buta warna ini lebih rabun warna. Rabun warna. Mereka saya tengok di kalangan saya kebetulan baru ni dengan anak-anak di Subang, ada yang penyanyi, ada yang saya tak bersama di sinilah. Saya tengok mereka yang Melayu, yang Cina, India berniaga. Saya boleh sebut di sinilah, muka kedai gunting rambut, berniaga dan sebagainya. Saya tengok tak ada langsung menggunakan pendekatan orang kata kaum sebagai satu batasan. Adakah kita sekarang mengandaikan bahawa orang di kampung-kampung ada lebih patriotik mereka dengan mereka yang malam ini di kelab-kelab untuk mengambil menghukum, mengambil kayu ukur bahawa siapa yang lebih patriotisme. Kerana ini berkaitan dengan nilai. Soal saya nak sebut sikit yang soal nak sambung yang rabun warna tu. Saya bagi contoh sukan bola keranjang ni, sukan kesukaan saya. Orang kata ini permainan orang Cina. Semakin sehari di Malaysia semakin ramai yang bukan Cina, yang Melayu pun yang bermain bola keranjang. Saya bagi bukti. Sukan masum antara IPTA, juara wanita baru pagi tadi, USM ada 3 pemain Melayu. Juara lelaki 2 tahun berturut-turut ialah UiTM. Sukan ke, di perniagaan ke, di mana-mana pun, kalau kita ingin melihat kesegarannya itu, sebenarnya anak muda semakin rabun warna. Soalnya sekarang ialah sejauh mana kita hendak memotivasi kerabunan warna itu, Dr. Ridwan. Saya begini, saya nak sebutkan tadi, saya nak balik pada apa yang saya buat kajian itu. Saya hidup dalam 2 alam. Dua alam kan alam jantina. Dua alam alam. Saya sebagai seorang Islam dan pada masa yang sama saya sebagai orang Cina, saudara mara saya dan sebagainya. Dan saya boleh tengok cara kehidupan, sosialisasi politik mereka dan sebagainya. Kita bincang kemudian hal ini. Dan saya balik pada apa yang saudara Wismandi sebutkan tadi. Soal orang berada di kelab malam dengan orang yang di kampung. Sejauh mana kita nak mengukur patriotisme. Baik. Berbalik pada apa yang kita maksudkan patriotisme. Asal pada perkataan patriot. Pejuang, semangat cinta negara, sanggup mati kerana negara. Baik, kita kaitkan pula dengan apa kata-kata King Louis ke-7. Apabila berhadapan dengan perang salib yang sangat panjang, apa kata kenapa orang Islam ni tak kalah-kalah tapi menang-menang saja, bukan? Apa itu menang-menang. Tapi dia kata kekuatannya sebab dia berdamping dengan Quran. Tak, saya nak sebutkan, jiwa kosong duduk, saya tidak memperendahkan orang yang berada di kelab-kelab malam dan sebagainya. Kalau jiwa kosong, tak ada pengisian, jangan bercakap seorang nak berjuang lebih jauh lagi. Saya nak kaitkan satu lagi. Apabila Panglima Panglima Rostom pasti berhadapan dengan Rabi' Ibnu Amir, ini dalam sejarah Dia ditanya, apa tujuan kedatangan kamu, Rabi' berjumpa aku? Dia kata, aku nak memerdekakan manusia daripada hamba kepada manusia, kepada hamba kepada Tuhan ataupun Allah. Dan satu lagi, dia nak luaskan kehidupan manusia ni. Jangan terlalu sempit kepada kehidupan yang luas di dunia dan juga di akhirat. Dan mencari keadilan yang lebih baik daripada itu lagi. Apa yang Dr. Ridwan, saya kaitkan dengan semua, saya ni anak muda dan saya pernah mengikuti misi kemanusiaan merempuh tembok sempadan Israel itu. Dan saya cuba relate dengan world view. Itulah pandangan hidup. Apa yang cuba diperkatakan adalah mengenai pandangan hidup. Jadi tembok pemisahnya apa? Adakah politik? Atau bagaimana? Sabar kita berehat seketika. Kita kembali selepas. Memandang ke hadapan, apakah yang menghalang kita untuk mencapai cita-cita besar kita? Jadi itu, kita ada 3 minit, setiap seorang ada seminit untuk merumuskan. Kita mulakan dengan saudara Yusmadi. Seminit dah. Saya membayangkan bahawa yang akan menentukan dewasa ataupun tidak hari ini ialah bagi saya mendambakan masyarakat yang punya keyakinan untuk mengendalikan apa-apa isu. Saya beri contoh. Kalau kita isu perpaduan yang kita pentingkan, kita perlu berbincang dengan satu tahap keyakinan. Bukan tahap seolah-olah kita baru mula merdeka. Kerana ia akan memberi beza. Kalau kita berbincang dalam keadaan kita under siege mind, berbeza. Dalam keadaan kita dengan keyakinan. Dan juga berbeza ketika kita bincang dalam keadaan kita inferiority complex. 10 second. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah akan jadi masalah. Jadi bagi saya mahu dan saya harap sebenarnya 56 tahun ini menggambarkan
bukan sahaja umur, tapi menggambarkan kematangan yang lebih penting, keyakinan, confident. Dr. Saya Ridwanti, minta seminit. balik ini, buka YouTube dan sebagainya. Tengok bagaimana orang dulu, 31 Ogos 1957, bagaimana kita menyebut merdeka. Bagaimana laungan azan itu dilakukan, kemudian dentuman 21 kali das meriam, dan kemudian perkikan merdeka. Dan hari ini tak bolehkah kita berubah? Lepas pukul 12 tengah malam itu, buat satu, kalau ada pun yang berbentuk hiburan, nyanyi lagu-lagu patriotik dan sebagainya. Setahun sekali saja. Kenapa campur dengan lagu-lagu yang pelik-pelik yang tak ada kaitan dengan merdeka ini? Itu yang saya sebutkan. Anak muda ini sebenarnya kita berperanan membentuk mereka. Betul lah mereka bebas mencari. Tetapi pada masa yang sama kita bertanggungjawab membentuk mereka mempunyai jati diri. Sebab itu akhirnya saya nak sebut, bila bercakap tentang kontrak sosial, kena faham apa dia maksud kontrak sosial itu. Dan kalau nak saya 5 second. end product dia adalah perlembagaan. Itulah hasilnya daripada kontrak sosial. Dan hormatilah ia. Itu saja. 5 saat hormatilah kontrak sosial. 1 minit. Saya harap Dr. Ridwan juga balik dan mengkaji bahawa lagu patriotik pun telah berubah. Ya. Sebab lagu patriotik itu bukan hanya satu rentak, Betul. tetapi ada banyak rentak. Ya. Saya setuju dan pada anak muda itu bukan sahaja tugas kita membentuk mereka. Saya tak setuju cara itu. Pendekatan kita mesti lebih segar, yakni pendekatan pengupayaan memfasilitasi anak muda berfikir sendiri, mencari sendiri dengan kita dari jauh, cuba memberi bimbingan, tetapi bukan dari atas ke bawah, tetapi meraihkan suara mereka, pemikiran mereka, cara mereka. Kalau dia salah pun, memang anak muda boleh buat kesilapan, tetapi kita membimbing mereka dengan cara yang betul-betul bijaksana. Okey. Saya anak muda, saya bersyukur kerana mempunyai orang seperti Dr. Ridwanti untuk menyumbang ilmu kepada saya, Datuk Saifuddin Abdullah dan juga saudara Ismadi Yusof. Dan melihat dalam konteks itu, dia membentuk sebuah jati diri dan pandangan hidup kita yang bukan sahaja melihat dalam konteks sempadan negara, tetapi melihat jauh ke hadapan. Dan hantarkan pandangan anda dengan hashtag 501 Sudut Pandang dan juga ikuti kami di www.astroawani.com dan hantarkan pandangan anda di Facebook dan juga email kami awaninews@astro.com.my. Saya Ashwat Ismail. Malaysiaku berdaulat, tanah tumpahnya darahku. Kita jumpa lagi Jumaat depan. Kita akan sentiasa membincangkan isu yang sering diperdebatkan setiap minggu. Assalamualaikum. Salam hormat. Berita segenap dimensi.